Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat melangsungkan kuliah kita walaupun setengah-setengah tempat masih belum boleh kan. Tapi tempat tuan-tuan alhamdulillah telah pun dibenarkan kembali mengadakan kuliah, mengimarahkan surau dan masjid. Tempat-tempat lain macam tempat saya di Selangor masih hanya boleh salat berjemaah dan Jumaat sahaja untuk kuliah, belum lagi dibenarkan. Ala kuliahnya, yalah, semuanya ada kebaikan lah tuan-tuan. Semua tu baik lah tuan-tuan. Tak ada yang tak baik. Itu semua peraturan Allah. Bila Allah Ta'ala mengatur, semua baik lah. Nama pun Allah Ta'ala yang atur. Alam ni Allah Ta'ala yang atur. Jadi semua tu baiklah. Cuma kita je tak nampak baik tu kan. Sebab kita tengok dengan mata kepala kita, dengan mata kasar kita ini kan, nampak semua tak baik. Yalah. Hujan pun tak baik. Satu hari hujan tak baik lah. Hujan langsung tak ada cahaya matahari kan. Kok panas tak hujan-hujan pun tak baik juga. Panas bila lah nak hujan kan. Semua tak baiklah sebab kita tengok dengan mata kasar. Kita nak baik tu apa? Yang memuaskan hati kita. Tak puas hati tak baik. So itu kita sering tertipu tuan-tuan. Allah Ta'ala susun semua baik. Tak ada tak baik. Tak ada satu benda yang Allah Ta'ala buat tak baik. Semua baik berlaku. Tak ada tak baik. Mana ada? Jadi kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita jangan bersangka tak baik pada Allah Ta'ala. Sebab tengok dengan mata hati dengan mata kasar lain. Tengok dengan mata kasar kadang sering tertipu. Contohlah kan, nak dapat menantu, kalau anak laki-laki bawa balik perempuan kan, bakal menantu lah. Rajinlah budak ni kan, lembut, salam pun cium tangan kan, rajin pun rajin kan. Belum habis makan lagi nak ambil pinggan nak basuh kan. Kalau kita tengok lah kan. Tapi orang lelaki jarang lah tengok benda ni. Bapak-bapak jarang. Selalu kena tipu ni ibu-ibu lah. Allah lembut, budak ni rajin pun rajin, baik. Tak sabar nak buat menantu. Sebab baik tak? Baik lah. Salam, cium tangan, jalan pun sopan, lemah lembut. Rajin pun rajin. Allah, baiklah. Bila dah nikah, bangkit pun pukul 11. Pemalas ya Allah. Dulu elok budak ni baik masa mula-mula datang tu. Bila? Dulu ni.
Ni makin teruklah aku tengok. Kan? Sebab kita tertipu dengan mata kita. Allah Ta'ala buat ni semua elok tuan-tuan, semua baik. Yakinlah Allah Ta'ala buat semua baik. Cuma kita je yang tak nampak kan. Tu ada satu kisah lah kan. Bila mana seorang raja ada menteri. Menteri cuma pandai cakap, bila tanya je, macam mana menteri? Baik. Macam mana menteri? Baik. Semua baik, tak ada yang tak baik menteri ni. Macam filem Piramli. Kita tengok filem Piramli, Tiga Abdul. Apa ni? Filem Piramli Nikah Tiga tu lah. Kan? Kan? Apa? Dia kahwin kan. Apa kau kena cakap bila bini aku tanya? Kesian. Jangan keluar perkataan lain. Macam mana dia kena? Kesian. Tu je yang boleh. Lain kau tak boleh. Jadi menteri ni yang boleh apa? Baik. Satu hari raja ni terpotong jari dia. Terpotong jari, luka dah jari. Tanya menteri ni kenapa, macam mana ni menteri? Baik tuanku. Gila. Ada ke raja tu potong jari dia kata je baik? Memang naas lah kau. Apa? Baik tuanku. Tangkap menteri ni. Penjarakan dia. Adakah aku terpotong jari dia katanya baik? Kau ni biar betul. Duduk dalam penjara tu. Apa rasanya? Baik dia kata. Tengok duduk dalam penjara pun baik lagi. Baik. Jadi menteri ni kurung dia dalam penjara. Raja ni kurung dalam menteri ni dalam penjara. Duduk dalam penjara. Pasal kau kata baik, duduklah. Raja dah balut tangan dah. Besok menteri raja nak pergi berburu. Raja dulu rajin berburu tuan-tuan. Siapa nak ajak? Menteri dah kena penjara. Ajak menteri lain lah. Kau besok ikut aku. Mana tuanku? Memburu. Boleh. Naiklah. Bila dah naik kuda ni nak pergi memburu ni, raja satu kenderaan, menteri satu kenderaan. Raja ni cekap bawa kuda. Ya mahir lah raja kan. Ungganglah kuda ni. Berdasuk pergi ni. Tak terkejar kat menteri raja ni. Bila tak terkejar, last kali terpisah. Menteri dah tertinggal. Raja dah seorang. Sudah. Bukan takat terpisah, sesat dah. Bukan takat sesat, kena tangkap dah lagi. Sudah kena tangkap dah. Kat puak-puak penyembah berhala ni. Kenalah tangkap. Bila kena tangkap, dia kata, okey, kita tangkap dia ni. Simpan. Nanti kita boleh buat persembahan dekat kita punya Tuhan lah. Bahala kan. Nak sembahkan dia ni. Besok kita ni kan dia. Kurunglah raja ni. Bila dah terkurung, 2-3 hari pada tu, hari nak menyembahkan kepada Tuhan dia lah, bahala ni. Keluarkanlah raja ni. Bawa depan ketua dia. Bos, ni. Nak serah kat Tuhan kita tu. Bos pun tengok. Ternampak dia jari raja ni berbalut tu. Cacat lah, berbalut. Dia punya ketua kata apa? Dia tak boleh. Pasal apa? Cacat. Mana boleh serahkan kat raja kita, Tuhan kita tu benda cacat. Serah benda yang elok. Tak mau. Cacat tak mau. Lepaskan. Lepaslah raja ni. Sebab pasal cacat tadi tu. Lepaslah dia. Bila lepas, sonok tak? Sonok lah. Kalau tak, mati. Lepas. Balik lah dia. Naik kuda, balik. Siapa yang dicari dulu? Menteri dalam penjara tu lah cari. Betul lah kau kata baik. Aku terpotong jari tu. Pasal? Kalau tak, mati aku. Pasal terpotong jari tu, dia kata, aku terselamat daripada mati dekat penyembah bahala tu. Memang betul lah kau cakap baik. Kata di penjaranya kawan tu. Lepas tu menteri tu kata apa? Saya pun tuanku baik jugalah duduk dalam penjara ni. Pasal kalau saya ikut tuanku selamat, saya yang kena. Sebab saya tak cacat. Saya tak cacat, tuanku yang cacat. Saya tak cacat. Jadi saya yang kena. Nasib baiklah saya duduk dalam penjara ni, selamat, saya tak kena bunuh juga. Baik tuan-tuan. Hidup ni sebenarnya semua baik tau. Kita je yang tak nampak tau. Kan? Kita tak nampak. Kan?
Bila tu sebab orang tanya, hujan okey ke tuan? Okey, alhamdulillah. Panas lah tuan? Okey, alhamdulillah. Sejuk lah tuan? Alhamdulillah. Kau ni semua alhamdulillah? Ya alhamdulillah. Semua aturan Tuhan. Jangan marah-marah. Kadang-kadang nak marah juga tuan-tuan kan. Tapi sebenarnya kalau renung balik, semua alhamdulillah, baik. Allah Taala atur semua tu. Jangan marah-marah tuan. Kita ni apa? Baik tuan? Alhamdulillah. Semua balik rumah bini tak masak, alhamdulillah. Tengok. Bini tak masak, meloncat gitu. Tengok, baik. Jadi, semua ni diatur Ta'ala baik. Ni COVID ni pun baik, tak ada masalah. Walaupun setengah orang marah COVID ni, apalah COVID ni, menyusahkan. Banyak faedah dia. Banyak benda baik COVID ni. Tuan-tuan, jangan marah COVID ni. COVID ni dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tu untuk apa? So ingatkan dia. Tapi kita tak mengingat dia juga. Bukan salah dia, salah kita. Aku bagi COVID, so ingat aku. Tapi aku bagi COVID, kau lagi jauh pada aku. Salah kau lah, bukan salah aku. Aku bagi COVID, so kau berdoa ke aku. Aku suruh kau dekatkan dekat rumah aku lagi. Mari dekat rumah. Tapi kita dapat COVID, lagi jauh pada rumah Tuhan. Saya itulah tuan-tuan, COVID tak turun-turun. Saya tempat saya lah tuan-tuan kan. Masjid tak boleh kuliah, surau tak boleh kuliah. COVID meningkat juga. Pasar malam buka, pasar raya buka, uptown buka. Warga asing pergi mana? Pasar malam. Warga asing tak datang masjid, tak boleh datang. Surau tak boleh datang. Yang paling kuat ikut SOP orang masjid orang surau lah. Tengok tu. Tulis, scan, suhu, tonyoh kepala, semua ada. Pasar raya mana ada? Patut pasar raya tu tutup. Dihadkan. Pasar raya boleh masuk 5-6 orang je. Yang boleh masuk ramai, masjid. Patuh SOP. Ni tak. Pasar raya ramai. Berjam-jam belum pasar raya, tak apa. Masjid tak boleh. Saya pun tak faham pasal apa. Tapi tak apalah. Tu semua baik tu. Jangan marah. Okey. Kita masuk sini. Bab Syama'il Muhammadiyah. Setiap sahabat yang ingin melakukan sesuatu. Mukadimah nah. Tentu tengok mukadimah sebelah tu kan. Perenggan yang kedua tu, lepas mukadimah tu, perenggan muka surat sebelah tu, perenggan nombor 2. Setiap sahabat yang ingin melakukan sesuatu, pertama-tamanya akan memikirkan cara atau kaedah perlakuan itu yang telah pun ditunjukkan atau dibina daripada amalan Nabi. Sahabat dulu nak buat sesuatu, tengok Nabi buat macam mana dulu. Sebab Nabi ni sebagai contoh ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ada contoh, ada tauladan yang Allah suruh. Nak sempurna, nak elok, nak dapat keredaan aku, nak dapat keberkatan, kebaikan, kau contoh Nabi. So itu dia suruh ikut contoh Nabi. Semua yang kita buat ni ada contoh dia. Anak, ada contoh dia siapa? Bapa. Bapa, contoh siapa? Ulama. Ulama, contoh siapa? Nabi. Cantik Tapi kalau kita tak ikut contoh tu, kita tunjuk contoh tak baik, rosaklah hidup ni. So itu kita ada contoh tauladan. Ada contoh tauladan. Niat utama setiap daripada mereka, setiap sahabat yang buat tu apa? Bagaimana Rasulullah SAW ini, daripada mereka tu tak kala berada di majlis Nabi yang mulia ialah untuk memerhati bagaimana Rasulullah SAW duduk dalam majlis. Pertama-tama tengok Nabi bila duduk dalam majlis ni macam mana akhlak Nabi, adabnya Nabi. Sebab itu Imam Ghazali rahimallahu ta'ala karang kitab Bidayatul Hidayah. Bab apa? Bab adab aja. Bab akhlak sahaja, bab adab. Daripada adab bersuci sampailah adab nak ngadap Allah Ta'ala. Ada adab dia.
Kalau kita tak jaga adab, tak jaga akhlak, pasal itu yang kita buat tak sempurna. Tak dapat keredaan. Tak dapat keberkahan. Sebab itu dia sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nak dapat redha Allah, kena ikut Nabi ni. Bila Allah Ta'ala dah redha, Allah, apa lagi? Allah Ta'ala meredai kita. Allahu Akbar. Kita nak dapat redha Allah Ta'ala itulah. Bukan redha manusia, bukan redha makhluk. Redha manusia habis-habis dia puji je. Tu je lah, sekadar puji. Kan ada apa pun. Kita pun seronok dapat pujian. Silat-silat kembang. Bukan semangkuk, bermangkuk-mangkuk kembang. Puji. Datang satu penyakit, apa penyakit lain datang? Datang riak. Lepas tu, datang sombong. Orang puji kita kan. Tuan hebatlah, anak-anak semua berjaya. Pandai Tuan didik anak lah. Kita pun dah kembang semacam. Berapa anak Tuan? 10. 10 semua universiti? Semua. Hebat Tuan. Saya anak-anak memang saya tegah. Ada mula tu. Dia mula kembang semangkuk dulu kan. Saya tak bagi can langsung kan anak-anak. Main-main tak ada dengan saya. Saya itu anak saya semua universiti. Saya bak belajar tak boleh. Padahal tak ada pun. Inilah sifat tu. Riak kan. Lepas tu anak pula tegur. Abah tak betul. Kau lah ngajar abah. Kalau abah tak betul, kau orang ni semua tak jadi orang tu. Tapi abah ni kau tengok. Semua orang tengok abah macam mana kau tengok. Semua orang pandang abah macam mana. Semua orang puji abah. Dah jadi sombong lah. Tapi abah pun tak betul bah. Kau tak payah nak kata abah tak betul. Orang kampung ni, kau cakap je nama abah. Semua segan dengan abah kau tu. Macam mana abah didik kau orang. Kau lah kata tak betul. Dia mula dah penyakit tu. Bini tegur pun tak mau dah. Abang pun satu. Apa kau cakap. P. Ramlee dah buat filem, tuan-tuan. Mas'ud Al-Buaya. Tuan-tuan tengok tak filem Mas'ud Al-Buaya? Kalau awak tak nikah dengan saya, awak boleh pakai ni. Belian, intan belian ni. Tengok. Tu, filem Mas'ud Al-Buaya. Yang kahwin tu lah. Dia kahwinkan anak perempuan dia tu kan. Muharram, Safar, Syawal tu. Apa? Ma'al-Bab. Ma'al-Babnya filem Syawal, jaga kambing. Kekayaan, kebahagiaan di tangan bapa. Betul. Yang muji itu pun bodoh. Ada Muharram, Safar, Syawal. Tu saya kata P. Ramlee buat filem ada mesej tentang bukan main-main. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok datang penyakit, manusia yang puji. Kita bukan nak itu. Kita nak dapat redha Allah. Seluruh manusia membenci, tapi Allah Ta'ala meredai kita. Cukup. Semua tak nak melihat kita, tapi Allah Ta'ala nak tengok kita. Alhamdulillah. Semua nak tengok kita. Allah Ta'ala kata, aku pun tak nak tengok muka engkau. Wal'izbillah. Itu sebab itu sahabat nak buat apa-apa, dia tengok Nabi dulu. Dia tak peduli orang lain. Kita tak kisahkan Nabi, pedulikan orang. Masalah kita. Masalah lah. Jadi dia kata apa? Duduk dalam majlis, tengok bagaimana baginda berbicara. Sampai Nabi bercakap pun sahabat tengok macam mana Nabi cakap. Bahasa Nabi macam mana, cara Nabi menggunakan bahasa macam mana. Kita duduk sibuk hari ni, bahasa yang ustaz-ustaz guna ni agak kasar. Allah, itu jadi masalah kita kan. Kasar lah ustaz ni cakap. Tuan-tuan, dia ni bercakap kadang-kadang ada kala lembut, ada kala nak bagi senang faham. Kalau lembut tak faham, tak ini juga lembut cakap kan. Apa benda lah ustaz ni cakap. Dia macam imam lah, baca khutbah dekat kampung.
Imam menggunakan bahasa yang canggih lah. Hebatlah bahasa tu. Bahasa tinggi lah. Universitinya bahasa. Tapi dia baca khutbah dekat masjid kampung. Mesti membuat satu anjakan paradigma. Penatang apa tu? Paradigma pula dah. Benda lah ustaz ni, paradigma lah apalah. Bila nak dengar getah naik rambut sawit ni agak anjakan paradigma mendatang apalah. Paradigma tu mendatang apa dia kata? Tak sesuai. Walaupun bahasa tu canggih tu. Bahasa tu hebat ustaz ni kan. Bahasa-bahasa dia best lah kan. Bahasa yang digunakan figura lah, apa benda kita tak faham orang kampung kan. Kita faham pokok getah nak buat plan menangkup ke, plan sodok ke, plan apa. Tu faham lah. Jadi jangan duk tengok bahasa dia kasar lah. Sebenarnya tak kasar pun, nak bagi faham. Sampai tak mesej tu? Sampai. Macam Piramli cakap bodoh, kita gelap lah tu. Macam filem Tiga Abdul kan. Tiga Abdul waktu dia kata ke adik dia, bodoh. Ya bodoh. Jadi bodohnya adik dia. Tapi apa maksud dia? Tapi tak ada pula orang kritik. Tapi kalau ustaz yang cakap bodoh, apa punya ustaz lah cakap orang bodoh. Dah memang bodoh. Tak, sebenarnya tuan-tuan, bukan jadi masalah bahasa. Faham tak faham? Faham tak faham? Tu je tuan-tuan. Menulis sampai orang tak faham, tak guna juga. Dia nulis buku, bahasa hebat tu, semua. Dia punya bahasa canggih. Yang baca tak faham. Apa? Macam orang dulu. Akan daku, akan dikau. Kitab dulu kan. Kita tak faham, tak boleh baca. Kau tulislah hebat macam mana pun. Tapi kita tak faham. Apa benda lah akan dikau. Apa benda ni? Akhirnya ada penterjemah buku. Tulis, ubah bahasa balik semula supaya mudah dipahami. Jangan duk tengok kasar lah itulah ini. Tengok faham tak faham. Dia nak sampaikan mesej tu sampai ke tidak. Kita ni tang ustaz buat semua kita tengok. Oh, ustaz ni tak bagus, ustaz ni cakap kasar, ustaz ni. Tuan-tuan cuba tengok akhir zaman ni. Tang ustaz tak baik semua nampak. Bila ustaz dalam kesusahan, haram seorang tak nampak. Pembat tak? Perasan tak? Tu saya kata pandemik COVID ni. Tuan tengok COVID ni. Bila artis cakap je kan, industri ni, seni muzik, bila pandemik ini sangat terjejas, cepat orang bantu. Semua orang bantu. Syarikat pelancongan, perhotelan, bas terjejas dengan pandemik. Cepat orang bantu, bagi bantuan beribu-ribu. Ustaz nak beli pampers anak pun tak ada duit. Ustaz nak beli susu anak pun tak dapat. Nak bayar rumah sewa pun tak ada duit. Haram, tak ada apa pun. Siapa pandang? Orang surau lah, orang masjid yang pandang. Sian ustaz tu, kita kumpul lah sikit bagi kat ustaz. Sian ustaz, kita tabung kita ni bagilah kat ustaz tu. Tu lah. Ada tak orang lain kisah? Tak ada. Tapi bila ustaz buat silap, kau tengok dia hayun. Apa punya ustaz lah. Tak usah guna gelaran ustaz lah. Itulah ini semua ada. Masya Allah. Tapi banyak silap kat ustaz jugalah. Ustaz pun banyak silap. Ustaz mana ada NGO. Tak ada. Patut ustaz ni buat satu NGO lah kan. Mesti ada satu pertubuhan pendakwah asatizah. Bukan grup WhatsApp, tak ada. Yang didaftarkan di bawah RUS. Ada admin jaga ustaz-ustaz ni. Kutip yuran setahun sekali 100. Setiap bulan bagi RM10. Dah banyak duit sok kita buka pasar raya. Ni pasar raya ustaz punya. Koperasi ustaz. Ustaz-ustaz pun silap juga. Leko. Tapi saya nak cakap pun tak boleh juga. Saya seorang ni nak cakap apa.
Kan? Lepas tu dia tanya pula saya, siapa nak buat ustaz? Habis lah. Kan? Tengok tak pandemik ni ustaz-ustaz terjejan tuan. Surah masjid tak boleh ajar. 100% ustaz-ustaz yang ngajar masjid surah tu je yang boleh. Dia mau ngajar surah masjid je. Tak boleh ngajar surah masjid, kuliah tak boleh. Macam mana dia nak buat? Tuan fikir tengok. Macam mana? Surah masjid tak boleh. Macam mana buat? Macam mana? Cuba tuan fikir. Ada ustaz-ustaz sampai nak tak kereta tak boleh bayar. Rumah sewa tak boleh. Terpaksa jual maruah kat masjid-masjid. Tuan Nazir, tolong saya nak beli pampers anak pun tak ada duit Nazir. Susu, boleh tak Tuan Nazir buat kutipan dalam kilat? Allahu Akbar. Guru yang ada kedudukan martabat terpaksa menjual harga diri maruah, meminta mohon atas ihsan jemaah. Datang pula orang, itulah ustaz, dulu tak ingat. Ni lagi satu mangkuk walhayun. Allahu Akbar. Tapi saya tak ada, alhamdulillah tuan-tuan kan. Masih boleh mengajar di Perak, di Johor, insya-Allah lah. Mana yang duduk di Selangor, di wilayah tak boleh mengajar, macam mana? Kan? Allahu Akbar. Kan? Itulah orang surau, orang masjid banyaklah membantu ustaz-ustaz. Tabung. Macam surau di tempat kami, satu surau di Ampang. Alhamdulillah ustaz, dia kata kami letakkan tabung untuk nak bagi ustaz-ustaz asnaf-asnaf ni. Rezeki melimpah ustaz. Bagi 200, bagi 500. Orang masuk beribu-ribu ustaz. Sebut je tu tabung kita sediakan untuk asatizah yang mengajar surau kita yang tak ada pendapatan. Kita akan sumbang. Baru ni dia sumbang lagi. Hari tu dah sumbang dah. 200-300, ni sumbang lagi 500 seorang ustaz. Dia kata alhamdulillah ustaz, rezeki alhamdulillah masuk. Surau-surau lah masjid. Yang lain tak nampak. Saya nak jumpa jugalah orang-orang yang berkenaan tu kan. Macam yayasan dakwah. Perhatilah ustaz-ustaz ni. Tolonglah perhati ustaz-ustaz ni, tengok apa kebajikan ustaz ni. Ustaz macam mana ngajar surau masjid je ke? Apa pendapatan ustaz yang lain? Tak ada. Surau bagi berapa? RM50. Okey ustaz. Kita bincang macam mana kita nak buat ni ustaz. Kita nak buat satu pertubuhan, nak bela ustaz ni pula. Artis terbela. Semua orang terbela. Ustaz-ustaz nganga. Tuan tengok kesan. Bila orang cari ustaz? Bila nak mati. Bila? Tahlil. Dah. Ustaz kat mana ustaz? Ustaz kat mana? Kenapa? Ni ada orang nazak lah, minta ustaz datang lah. Nak orang nazak. Kok ustaz datang pun bukan boleh masuk ke jamu je balik. Tolong nak ngajar talqin mengucap. Allah Akbar. Allah. Tuan-tuan macam mana? Kita tengok ni. Jadi bab teruk ustaz. Bila ustaz teruk, haram tak nampak. Semua kecoh. Allahu Akbar. Bukan semualah tuan-tuan, tapi surau masjid alhamdulillah, orang surau, orang masjid, jemaah masjid surau alhamdulillah. Mana ustaz-ustaz mengajar di tempat dia, banyaklah dia orang bantu. Yalah kau nak bagi selalu pun tak boleh juga. Surau pun tak ada income juga, masjid pun tak ada income juga. Bukannya ada income apa, agak orang infak. Kemudian bagaimana caranya baginda makan minum? Tengok macam mana Nabi minum. Kita hari ni gak dulu berjalan, sekarang berlari. Sambil lari. Dulu minum berjalan boleh gagah lagi lah, sekarang berlari minum. Tangan kiri ke tangan kanan ke, lantaklah, janji hilang dahaga. Ada tengok ni. Makan, lantaklah, janji boleh suat. Dia dah lama telan, baru teringat, Allah, daging kangaroo. Iyo kau daging kangaroo. Daging kangaroo lah, daging kuda. Ya kan? Dia sibuk. Daging import tak boleh makan, kangaroo lah. Nampak ke? Bukan kita makan hari-hari pun daging import tu pun. Alah. Riuh satu negara daging tu import tak boleh makan, haram.
kartel apa semua ada kan. Tak itu nampaklah. Patutlah makan daging kangaroo suka meloncat. Sikit-sikit melompat, sikit-sikit melompat. Dan makan daging kangaroo. Tengok melompat ramai tu. Ya, kau daging kangaroo. Kuda, kangaroo lagi. Apa lagi? Semelih kau. Allah. Tuan-tuan susah duk tengok tu lah. Kita tengok yang kita makan hari-hari tu. Tu ayam tu. Betul ke dia sembelih? Dulu, tuan-tuan ingat tak dulu? Orang tua-tua dulu sembelih ayam kampung sendiri. Tak. Mati, mak kita pun ambil air panas. Curah, cabut bulu kan. Elok tak sembelih orang tua kita dulu? Elok. Pasal tu anak 10 semua dengan cakap. Makan benda elok, berkat, halal, suci, bersih. Anak 10 semua dengan cakap. Duduk. Makan. Gaduh-gaduh, tak ada apa, tak ada. Kan? Mak kita pun masak. Sekarang, ayam ni berapa? RM12. Sekor? Potong 8 ke 12? 12. Nah, balik. Sembelihnya macam mana? Dulu masa mula-mula dulu kat pasar ada orang sembelih kan? Dulu mula-mula dulu lah. Sembelih kat pasar, kita pun tengok. Tak betul ini sembelih ni kan? Kan? Dia sembelih, dia campak. Kan? Dia campak lentong tu. Sekarang dah tak nampak dah. Bila dia sembelih? Di mana dia sembelih? Kalau nak kaji lah. Kalau nak kaji. Satu lori ayam nak sembelih pukul 4 pagi, nak hantar pasar pukul 6 pagi. Satu lori. Yang nyembelih 2 orang. Agak-agak macam mana agak sembelih dia tuan-tuan? Macam mana? Bila siapnya? Pagi besok tak siap lagi? Pagi lusa. Selori. Hidup ke mati ke dalam lori tu? Semua hidup semua. Yang mati pun kira hidup lah. Rugi lah. Satu lori, katalah 300 ekor ayam. Ingat, 300 hidup semua. Adalah mati 5-16 ekor, adalah mati kan. Mana pergi mati tu? Macam mana potong dia? Sembelih sikit ni. Tak. Dia yang membeli seorang ni. Campaklah mesin togel, mesin air panas tu. Tak. Mana Ustaz tahu? Aku tengoklah dulu tu, aku tahu. Aku pernah tengok. Tu aku tegur. Mana boleh sembelih macam ni? Dia belum mati, kau dah campak dalam air panas. Bangkai ni. Orang banyak makan bangkai. Habis macam mana siap? Satu lori. Nanti bos marah. Pukul 4 baru mula, pukul 3 pagi baru mula sembelih. 2 orang kerja. Togel, potong. Sampai kat pasar, dah macam ni aja ayam tu. Kita pun, orang rumah pun, bang, jom pasar. Cik lauk. Ayam. Beli ayam lah bang. Beli. Yang itu kita tak peduli. Leko dengan daging import tu. Daging import tu setahun sekali tuan-tuan makan. Ayam tu hari-hari tu nak hadap. Itu dulu kita bersihkan. Yang kat sini ni kita bersih dulu ni. Yang kita makan hari-hari ni. Tu yang semayang Allahu Akbar. Balik ni sekarang canai apa sedap ni. Hujan ni. Allah. Mana semayang? Duk ingat bab lain. Duk melantak benda tu. Susah duk cerita. Saya bukanlah berarti makan daging import tu boleh. Taklah. Tapi kadang-kadang nak marah duk sibuk benda hak tu. Benda yang hari-hari kita telan ni kita tak nampak. Tu sayur tu. Kalau orang Melayu tanam sayur, banyak lubang pada daun. Besar niar daun ya. Yang tinggal daun banyak niar aja. Yang lain semua lubang. Itu kalau orang Melayu tanam. Tak berlubang, bergulung. Kan? Cuba orang Cina tanam tengok. Daun. Kan? Balut. Ni. Kita nak beli yang jenis tu lah. Takkan yang jenis berlubang-lubang. Saya dulu pernah tengok tuan-tuan, dia buat macam mana tau. Dia bela kandang babi atas ni. Babi ni. Kandang babi.
Ni saya tengok lah, saya cakap ni. Dulu saya ngajar, dulu saya tahu lah. Bawah kandang babi tu, kolam. Ikan, udang. Kolam-kolam. Oh. Hijau airnya. Bukan jernih, hijau. Kolam. Naik atas tu, kebun. Sawi. Semua ada. Ayo. Basuh kandang babi ni. Mandi. Dia mandikan babi tu lah. Siap. Oh. Air kandang babi, najis babi ni turun pergi kolam. Syung. So, kolam. Hijau air kolam. Ikan dia pergi hijau. Udang-udang dia, Masya Allah. Kembang semacam. Ambil air kolam ni pula, pasang pula paip tu, pergi siram sayur. Mana tak subur saya tu. Ulat pun tak nak makan, dia tu babi. Ni aku cakap ni pasal aku tengok. Tahu kata aku tak cakap. Dulu lah. Sekarang aku tak main dah. Dulu aku tengok. Habis. Bila nak petik, basuh. Subur je saya tu. Balut plastik. Mana hantar? Hantarlah Tesco, Giant. Besar raya lah. Kita pun pergi. Orang rumah lah. Tengok sayur dia ni. Kembang-kembang. Ini lah. Ni fresh ni sayur ni. Beli. Bawa di rumah. Basuh pun lebih kurang. Hilang zat. Lepas tu masak pun. Masak tak masak. Nak azan dulu. Tak azan. Tuan-tuan. Lepas tu. Kan. Ni kita settle dulu. Jangan cerita daging import lah. Berapa ekor sangat yang kita makan daging import tu. Berapa orangnya. Orang tuan-tuan bukan makan pun daging import. 5-6 bulan ni ada makan daging import? Tak ada. Yang nak makan daging import siapa? Popak tu lah. Yang banyak duit tu. Tuan-tuan. Kita habis-habisan din. Jadi tuan-tuan, sekarang ni tengah sibuk tu. Daging mana? Saya kata lah. Sibuk duk haram. Orang tak boleh makan ni. Rokok sedut juga. Haram juga. Tapi buat tak esah pun. Ni haram. Ni lain Syekh. Ni khilaf ulama. Kau rak kau. Nak marah je. Bila kita tegur sibuk tu. Ni lain Syekh. Ni masih ada khilaf ulama. Tan dia. Ada khilaf ulama saja. Tan daging tu. Kau nampak ke? Walaupun tak nampak Syekh, tapi dah jadi isu. Rokok? Rokok lain. Rokok ni ada kat ulama yang risau. Kan? Bukan tuan-tuan lah. Tapi sama je lah. Ustaz dah mula tu. Bukan. Kita duk nampak. Tu yang orang kata. Kan? Kuman seberang lautan nampak. Gajah depan mata. Haram tak nampak. Ni masalah kita ni. Kita yang kecil-kecil ni macam bak solat lah. Bak solat kita ni pun betul dulu. Bak solat pun tak apa nak betul. Duk cerita bak lain macam mana. Okey tuan. Kemudian bagaimana makan minum? Tengok tangan kanan, cara menyuap, cara mengunyah, apa nak makan dulu. Semua tengok tuan. Mengunyah pun Nabi ajar. Nak ambil dekat jauh pun Nabi ajar. Ambil yang mana dulu? Depan kan kangkung. Depan sana kambing. Sementara nak sampai kat kita habis. Kambing sikit. Kangkung depan aku. Sunnahnya ambil kangkung dulu. Kalau ambil kangkung dulu, kambing memang tak ngasuh. Habis sana depan ni? Sunnahnya mana? Tak usah duk kira lah sunnah. Sunnah langsung tak dapat kambing. Sahabat tengok ni. Tunjuk cara makan. Kalau memang ada rezeki kita, ada lah. Tak ada, tak apalah nak macam mana kan. Kita ambil lah ikut sunnah dulu. Kangkung lah. Kalau sampai kita ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki nak macam mana.
Alamak, kambing depan sana pula tu. Silap duduk sini, patut duduk situ tadi kan. Aduh, tak ngasa lah ni kan, ikut sunnah, tak usah kita ikut sunnah kan. Kalau memang tu rezeki kita, Allah Ta'ala tu rezeki kau. So risau. Sampai kat dia, kami tuan, saya tak makan. Tuan, jangan buat pasal, saya darah tinggi kuat. Makan kami sikit pun hospital. Bukan tak makan sikit, kuah pun masuk buat 7. Oh, tak makan. Tak makan. Ni siapa yang makan kambing? Tak ada siapa. Saya tak kisah. Lah, kali kambing tu kat kita semua. Dan memang rezeki kita. Apa nak risau? Tu sebab, tapi payah nak percaya pada takdir ni kan. Memang ada qada tapi payah percaya. Kan? Kita qada ni bila untung kat kita, bila tak untung pun tak qadarnya. Kan? Susah percaya takdir ni tuan-tuan. Kan? Ingat senang ke? Takdir ni tuan-tuan bukanlah berarti tak ada usaha. Usaha. Jangan salah faham tentang takdir. Allah tentukan rezeki kita, dah. Allah Ta'ala tentukan kita punya ajal maut, sudah. Allah Ta'ala tentukan kehidupan kita neraka ke syurga, sudah. Habis perlu ke berusaha? Perlu, tuan-tuan. Usaha buat apa lagi ustaz? Sebab dah tentu. Rezeki dah tentu. Duduk peluk tubuh je lah. Kalau rezeki kita RM10, hanya RM10 lah. Duduk je lah. Tuhan kata, buat kerja aku, taat ke aku, lepas tu jalanlah fantasyiru fil ard. Cari di muka bumi, cari. Allah Ta'ala susah. So kena ada. Sebab itu pemahaman tentang takdir kena jaga baik-baik. Takdir ni benda apa? Yang kita tak sangka, tak duga, tu terjadi. Saya tu ada seorang dia tanya pada seorang ulama. Mula dia tanya profesor, doktor, habis semua dia tanya. Dia kata, aku nak tanya 3 soalan kat engkau. Kalau engkau dapat jawab, memang hebatlah. Dia pun tanya profesor, tak dapat jawab. Semua tanya tak dapat. Satu hari, dia jumpa seorang ni. Dia pun dia kata, aku nak tanya engkau. Kalau engkau hebat, engkau tolong jawab. Apa dia? Dia kata, aku ada 3 soalan nak tanya engkau. Apa soalan tu? Dan profesor, doktor hebat-hebat semua tak boleh jawab. Kalau engkau boleh jawab, kau hebatlah. Apa dia? Pertama aku nak tanya engkau lah. Aku nak tanya engkau, betul ke Allah Ta'ala ni wujud? Kalau betul Allah Ta'ala wujud, tunjukkan ke aku. Macam mana nak tunjuk? Kau kata Allah Ta'ala wujud, ada. Mana dia? Satu soalan. Soalan kedua, percaya ke engkau pada takdir? Apa tu takdir? Apa dia takdir? 3 dia kata. Aku tanya engkau, kalau neraka tu jadi pada api, syaitan, iblis semua tu jadi pada api jugalah. Api dimasuk dalam api, apa rasanya? Ada rasa ke? Ni api, campak dalam api, apa rasanya? Tak ada apa dia kata. Buat apa nak jadikan neraka? Sedangkan kau cipta neraka, kau ciptakan iblis ni daripada api, masuk dalam api neraka. Apa bedanya? Jadi orang ni pun dengar 3 soalan, dia lempangnya orang yang tanya. Dia lempang. Dia lempang tu tuan-tuan. Orang tu marah dia. Asal kau lempang aku tanya. Kau tak apa jawab, kau cakaplah tak apa jawab. Yang kau lempang aku buat apa? Dia kata, dengan satu pelempang aku tu, 3 soalan kau dah terjawab. Sekali lempang, jawapan 3 dah ada. Ya betul kau ni. Dia kata, dengan sekali pelempang aku tu je, jawapan ketiga soalan tu dah terjawab dah. Apa dia? Dia kata, pertama soalan kau tadi, betul kau Ta'ala wujud? Kalau wujud, tunjukkan ke aku. Aku lempang, kata dia, apa kau rasa? Sakitlah, kata dia. Kau tunjukkan ke aku mana sakit tu. Mana sakit tu? Kau sakit? Sakit. Tunjukkan ke aku mana sakit tu. Aku tak boleh lah tunjuk, tapi aku sakit Allah Ta'ala pun samalah. Aku kata wujud, tapi aku tak boleh lah tunjuk kat kau di mana wujud dia. Betul-betul pandai. Kan? Lempang, sakit. Sakit, mana sakit? Tak tahu, tak boleh tunjuk. Tapi sakit ada tak? Ada. Kata ada, tapi tak nampak pun. Kedua, takdir dia kata. Engkau datang sini tadi, engkau berasa tak engkau nak kena lempang kat aku? Mana aku berasa kau nak lempang aku?
Itulah nama takdir. Tiba-tiba kau datang, aku lempang. Itu namanya takdir. Benda yang tak kau duga. Itu nama takdir. Yang ketiga, dia kata, tadi aku lempang kau dengan apa? Dengan tangan. Tangan aku apa? Kulit. Yang aku lempang apa? Kulit. Kulit bertemu kulit. Sakit tak? Sakit. Samalah api bertemu api. Ada rasa, cuba kau je yang tak rasa betul tu. Betul. Kita. Kau memang hebat. Payah nak terima takdir ni, tuan-tuan. Tak senang. Ya? Kita takdir bila untung kat kita, ya. Bila tak untung, tak ada takdir. Dan dia kata, nak habis ni, tuan. Syak dah habis lah. Di sebelah mana baginda berehat? Tengok Nabi duduk macam mana, Nabi sandar macam mana, Nabi tidur macam mana. Allahu Akbar. Tidur pun nak tengok. Duduk pun nak tengok. Tangan mana Nabi topang. Nak contoh Nabi, nak dapat apa? Nak dapat redha Allah. Nak dapat keampunan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nak dapat kasih Allah, nak dapat pengampunan Allah, nak dapat keredaan Allah, ikut Nabi. Pasal itu sahabat tengok Nabi. Sampai tidur pun tengok. Nabi tidur macam mana? Kita ni pantang letak, lelap. Jangan dia ikut sunnah sangatlah. Tidurlah, buta lah. Kan? Saya tu tidur, tak dapat nikmat tidur. Tidur tak dapat redha tidur. Bila Allah tak redha, Allah Ta'ala tak pelihara kita tidur. Tu yang mimpi mengigau, mimpi cekik ke hantu, ganggu. Bukan takat makhluk apa dia ganggu, orang pun ganggu, baru nak lelap, bising sana, orang main mercun, bunyilah muzik. Allah, nak tidur pun tak boleh, ganggu. Sebab tidur tak dapat redha Allah. Sebab itu tidur tak puas. Bila semua tak dapat, makan tak ada nikmat, tidur rehat tak dapat nikmat, tak rasa nikmat semua-semua ni, akhirnya apa yang dapat? Dapat penyakit. Tidur tak cukup, dapat penyakit. Makan tak elok, dapat penyakit. Rehat tak sempurna, dapat penyakit. Ni yang kita terima ni. Akhirnya salahkan makanan. Kau banyak nak makan kambing, tu lah tu. Kau banyak nak minum ni. Kau banyak nak tidur. Tidur banyak punya masalah. Kau tak cukup tidur ni. Tak cukup tidur lah. Tak cukup apa, aku tidur per jam satu hari tak cukup lagi. Kau tak cukup tidur. Aku tengok pun tahu. Kau tahu, aku pukul 8 dah tidur tu. Isyak pun kadang-kadang miss tu. Kadang subuh pun lajak. 8 malam, 8 pagi bangkit tu. Tak cukup lagi. Itu terlebih tidur tu. Terlebih pula dah. Tidur tak dapat nikmat. Makan tak dapat nikmat. Tak dapat barakah dari Allah. Tak dapat redha Allah. Apakah makan tu boleh menyihatkan kita? Tak dapat redha, tak dapat berkat. Akhirnya dapat mudarat. Saya tu sahabat tengok ni. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, apa yang baginda bacakan dan sebagainya, Nabi semua sahabat tengok. Apa Nabi baca, apa Nabi buat, apa Nabi cakap, Nabi rehat. Ni, sebab pertama-tama bab akhlak Nabi dulu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pertama, sahabat tengok bab akhlak Nabi dulu. Sebab akhlak Nabi ni akhlak yang terbaik. Bab makan ada akhlak, bab sahabat semua ada akhlak. Barulah sempurna makan, barulah sempurna bersahabat, barulah sempurna beribadat. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Tak ada, kita nak tutup tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada, kita nak tutup ni tuan-tuan. Kita sambung di bulan yang akan datang. Tak ada nak? Senang ajar orang sini tuan-tuan.